ini pasti berada dalam kerugian. Bangun tidur manusia itu pasti rugi, kecuali Allah sebut, kecuali orang-orang yang beriman. Apabila kita bangun dari tidur menghadapi hari yang baru, iman masih ada lagi dalam jiwa kita. Kecuali orang-orang yang beramal saleh, melakukan amal-amal yang baik, yang antaranya memuji Rasulullah, mengikuti jejak Nabi SAW, menzahirkan kasih sayang kita pada Rasulullah. Ini pun antara amal yang saleh. Maka amalan-amalan seperti ini menjadi asbab untuk kita beruntung hidup di dunia. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Asr, orang-orang yang berpesan-pesan kepada kebaikan dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Ini antara sifat-sifat orang yang untung hidup di dunia. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan ini saya kongsikan kepada kita semua sepotong ayat yang Allah sebut di dalam surah Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Maksudnya orang yang paling takut di antara kamu, di antara hamba-hambanya adalah para alim ulama. Alim ulama adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alim ulama ini adalah orang yang paling takut pada Allah. Dalam kalangan kita ini yang paling takut pada Allah itu adalah para alim ulama. Maka kerana itulah para alim ulama ini berusaha sedaya upaya mencari jalan untuk mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat darjat ulama ini sebagai pewaris para nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ditasihihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sepotong hadis yang panjang. Antaranya Rasulullah menyebut, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama itu adalah waris para nabi. Maka tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kasihilah para alim ulama ini, sayangilah para alim ulama, dekatkan diri tuan-tuan dan puan, ayah dan saudara sekalian dengan para alim ulama. Jauh sekali kita ini diajar oleh tubuh kita, para alim ulama, untuk mencela alim ulama yang lain, untuk mengutuk para alim ulama yang lain. Walaupun para alim ulama ini berbuat salah ataupun barangkali ijtihadnya tidak menepati hukum syarak, tapi ketahuilah bahawa ijtihad para alim ulama ini Allah bagi pahala. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh beberapa orang sahabat mengadu tentang satu perihal, yang mana perihal ini berlaku di antara dua orang sahabat yang sedang bermusafir. Dalam permusafiran mereka ini tidak bertemu dengan air, tiada air. Jadi nak berwuduk si dapat. Apabila bertemu waktu solat, dua sahabat ini menunaikan solat tanpa ada wuduk. Dan setelah selesai solat, berjalan, berjumpa dengan air, seorang dari sahabat tersebut mengulangi solatnya dengan berwuduk. Maka manakala yang seorang lagi meneruskan perjalanan. Dan apabila sampai pada Rasulullah, apa Rasulullah sebut? Rasulullah sebut yang mengulang sembahyang dapat buat pahala, yang tidak mengulangi solat dan beristihad untuk solat tanpa wuduk kerana menghormati waktu solat yang telah tiba dapat satu pahala. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebut tentang hakim yang memutuskan hukum yang betul dapat dua pahala, kata Nabi sebut. Hukum yang salah satu pahala. Demikianlah perihal para alim ulama. Kalau salah sekalipun, ijtihadnya tetap Allah bagi pahala. Kenapa ada dalam kalangan kita pada hari ini berani nak mengutuk para alim ulama? Konon-kononnya Datuk ini kita mengajar Yasin pada Jumaat salah, tak boleh, Nabi tak pernah buat. Konon-kononnya majlis tahlil yang kita lakukan pada hari ini yang diwarisi dari alim ulama yang datang ke Nusantara, semuanya salah belakang, semuanya tak betul. Maka itu Rasulullah tak buat, masuk akal. Siapalah kita nak menghukum para alim ulama? Maka kerana itulah saya menyuruh adik kakak yang hadir pada hari ini, pada malam ini, jangan sekali-kali kita ini mencerca para alim ulama.
Kasihilah mereka, karena mereka ini adalah golongan yang mewarisi para nabi dan ahli. Kasih sayanglah para alim ulama. Dekatkan diri tuan-tuan dan puan ayah dan bodas sekalian dengan alim ulama. Kerana mereka ini, kalau mereka berijtihad memberi nasihat kepada kita, nasihatnya betul, banyak pahala membagi pada alim ulama tersebut, dan kepada kita menerima nasihat. Andai kata nasihat itu kurang sesuai, kita dengar masih lagi para alim ulama ini Allah bagi pahala. Maka siapalah kita ini tuan-tuan dan puan untuk mencerca para alim ulama. Jadi sebagai peringatan kita sama-sama, lagi-lagi pada masa kini itu banyak alim ulama berani mengutuk sama-sama para alim ulama. Jadi kita jangan berbuat sedemikian. Kasihi para alim ulama, sayangi mereka, dekati mereka, mudah-mudahan ilmu mereka tumpah pada kita. Saya pula ingin membawa satu kisah yang pendek yang disebut oleh Allah Yarham Habib Munzir Al-Musawwar. Dikisahkan, diceritakan oleh sahabat beliau, yang mana pada suatu ketika beliau berjaya mengumpul 100,000 orang untuk duduk di dalam majlis beliau, yakni majlis seperti ini, majlis Rasulullah SAW. Beliau sangat gembira bila melihat lantunan qasidah, lantunan puji-pujian kepada Allah dan juga pada Rasulnya, para Rasulnya. Maka dia cukup gembira. Macam saya ketika mana berdiri tadi, saya naga macam-macam muka orang ketika mana melantunkan qasidah tadi. Ada yang mukanya khusyuk, ada mukanya selamba, ada mukanya macam-macam muka. Kalau tuan-tuan duduk di atas ni, mesti akan melihat wajah-wajah yang berada di bawah. Jadi malam yarzuq lam yarzuq. Orang yang tidak merasa manisnya kecintaannya, saya akan tahu. Jadi ada yang dalam perasaannya dengan Nabi SAW. Ada yang sedikit-sedikit cerita dengan Nabi nangis, sedikit-sedikit cerita dengan Nabi nangis. Bagaimana perasaan yang mendalami kecintaan dengan Nabi SAW, maka begitulah apa yang dizahirkan. Dizahirkan. Maka beliau, kalaulah diizinkan oleh Allah bermimpi bertemu Nabi SAW, maka ingin kubanggakan majlis ini di hadapan baginda Nabi SAW. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW setelah daripada majlis tersebut. Orang-orang saleh ni tuan-tuan rahimahumullah taala, tidak ada hak kita untuk menafikan kalau beliau berkata bahawa beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Jangan kita mendustakan bulaknya ya. Kalau mimpinya benar, kita telah mendustakan orang-orang yang soleh. Kalau si percaya pun diam saja, dengar saja. Kan? Jadi beliau bermimpi bertemu Nabi SAW dan beliau menceritakan tentang apa yang telah berlaku pada majlis Rasulullah SAW. Dan menurut beliau, Rasulullah sangat bangga, Rasulullah sangat senang, Rasulullah sangat suka dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau dan juga jamaah-jamaah. Hal ini, walaupun ini adalah kisah daripada Habib Munzir Al-Musawwar, kejadian ini sama juga berlaku dengan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik setiap kali mimpi bertemu Nabi SAW, maka sebelum berpisah dengan Nabi, maka kata oleh Rasulullah SAW kepada Imam Malik, "Wahai Malik, sampaikan salam aku kepada Syafi'i." Sampaikan salam aku kepada Syafi'i. Sebab itu Imam Malik sangat mencintai Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i itu adalah anak murid beliau. Bahkan baju pakaian Imam Syafi'i itu dicium oleh Imam Malik lantaran sayangnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i dan kerana cintanya Rasulullah SAW kepada Imam Syafi'i. Maka kejadian sama yang berlaku, Rasulullah SAW berkata kepada Habib Munzir, "Wahai Munzir, sampaikanlah salam aku kepada orang yang menggantungkan bendera-bendera yang menandakan majlis Rasulullah sedang berjalan. Sampaikan salam aku kepada orang yang menjaga parkir-parkir, orang yang menjaga parkir." Dalam hal kita negara ada rela yang buat macam ni, kan si duduk dalam tu, si duduk berselesa dengan kita, kan si duduk
di atas macam mana? Sampaikan salam aku, kata Nabi SAW, kepada orang yang menghampa kapet-kapet ini. Kalau majlis Rasulullah SAW, macam saya hadir di Jakarta, majlisnya Masya Allah, tempat parkingnya masjid Darul Abidin, tempat parkingnya atau tempat majlis, betapa jauhnya kan, betapa orang di situ ingin sekali duduk di sini, tetapi kerana khidmat mereka kepada majlis Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Habib Munzir Al-Musawwar, sampaikan salam aku kepada mereka. Maka kata Habib Munzir, kalaulah aku tahu, nescaya aku tidak duduk di atas, aku tidak melakukan tausiah, aku ingin duduk melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana orang-orang yang disampaikan salamnya oleh Rasulullah SAW. Maka jangan kita ingat bahawa sekecil-kecil perkara kebaikan yang dilakukan oleh kita membawa kepada kecintaan kepada baginda Nabi SAW akan dapat pandangan Nabi SAW. Satu kisah yang terakhir, ketika mana Rasulullah SAW datang ke masjidnya, beliau perasan ada seorang wanita sebagai tukang sapu masjid Nabi SAW. Wanita tersebut, jadi Rasulullah kata, ada seorang wanita yang sering menyapu di masjid ini. Di manakah dia? Sudah seminggu aku tidak melihat, kata Nabi SAW. Maka dijawab oleh sahabat. Sahabat pun cik perasan yang perempuan itu siapa? Dicari. Rupa-rupanya, oh, perempuan yang begini ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah SAW. Oh, dia telah meninggal seminggu yang lepas, kata oleh sahabat. Maka Nabi SAW berkata, kenapa tidak dikhabarkan kepada aku yang dia sudah meninggal? Nah, menurut kita dia bukan orang yang penting. Tidak ada keperluan untuk Nabi SAW mengetahui bahawa dia telah meninggal. Maka Nabi SAW berkata, bawalah aku ke kuburnya. Ini berarti bahawa sekecil-kecil orang berada di dalam perhatian baginda Nabi SAW. Dan jangan kita memutuskan mengatakan bahawa Rasulullah telah wafat dan Rasulullah tidak melihat setiap perbuatan kita. Rasulullah SAW senantiasa melihat perbuatan kita. Maka dia pun pergi, Rasulullah SAW pun pergi ke kuburnya dan mendoakan wanita tersebut. Maka para sahabat begitu cemburu kerana kubur wanita tadi yang seolah-olah tidak dilihat oleh Rasulullah SAW telah didoakan oleh Nabi SAW, dan mereka berkata, belum tentu kubur aku diziarahi oleh Nabi SAW. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada banyak lagi kisah-kisah yang boleh kita tampilkan berkenaan dengan kecintaan baginda Nabi SAW. Dan amalan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh kita, telah diatur dan disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Syekh Abdul Aziz tadi, bahawa ulama mencari cara bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mereka tetapi kepada masyarakat dan juga umat. Dan salah satu daripadanya adalah dengan majlis-majlis yang kita adakan pada hari ini. Mudah-mudahan mereka yang menjadi pelopor kepada majlis ini, mereka yang membawa kepada majlis sehingga boleh menghimpunkan kita pada malam ini, mendapat apa yang sepatutnya dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan beberapa perkara yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Al-Qutb Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran di dalam Al-Burqah. Kata beliau, mafhumnya, Allah telah menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara. Khafa Allah wa arba'an fil arba', kata beliau dalam kitab Al-Burqah. Pertama, Allah menyembunyikan redha pada taat. Maka jangan kita memandang rendah pada satu taat walaupun taat yang kecil, kerana di dalamnya pasti ada redha Allah Ta'ala. Seperti membuang benda yang boleh menyakiti orang ketika melalui satu jalan, atau memandang anak-anak kecil sambil menzahirkan di dalam hati rasa kasih kepada anak-anak kecil yang tidak mempunyai dosa
yang menjadi tempat pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana anak-anak kecil ini ketika wafat dalam usia kecil, dia ditempatkan oleh Allah di gunung-gunung di syurga, walaupun dunia belum kiamat, dijaga oleh Sayyidina Ibrahim dan Sayyidatuna Sarah alaihi wassalam. Dan ketika hari kiamat kelak, dia akan dikembalikan kepada kedua ibu bapa berdasarkan riwayat oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Syarh As-Sudur disebut perkara-perkara seperti ini. Dan memandang anak kecil ini di antara perkara kebaikan yang boleh mendatang redha, dan ia termasuk di dalam taat dan khairat, maka jangan abaikan. Yang kedua, Allah menyembunyikan murka di dalam maksiat, maka janganlah kita memandang remeh pada satu maksiat, kerana pada maksiat itu walaupun kecil ada murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memandang orang lain dengan pandang yang tidak elok terhadapnya, walaupun orang itu memang tidak elok, kerana zahirnya orang itu melakukan salah dan silap, tetapi pada hakikatnya ia sedang menempuhi ketentuan Allah Taala yang Allah sudah buat sejak azali tadi. Oleh kerana itu, para guru sufi kita mengajarkan apabila kita memandang sesuatu fenomena atau sesuatu realiti, maka pandanglah daripada dua perspektif. Satu daripada perspektif zahir, keduanya daripada perspektif batin, atau daripada perspektif syariat, keduanya daripada perspektif hakikat. Kalau dari sudut perspektif syariat, ia buat benda salah, namun pada hakikatnya ia sedang menempuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin ialah husnul dzan billah wa bi ibadillah, kerana boleh jadi dia adalah orang yang baik di sisi Allah, dan memandangnya dengan pandangan tahkir, pandang hina, merupakan maksiat yang mungkin dikira oleh hamba Allah kecil tetapi besar di sisi Allah, dan yang pasti di dalamnya ada murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, Allah menyembunyikan walinya atau kekasihnya di kalangan hamba-hamba Allah. Maka jangan pandang remeh pada satu pun hamba Allah Taala, walaupun dia tidak memakai imamah, walaupun dia tidak memakai jubah, walaupun dia tidak sehebat orang lain yang kita pernah lihat dan pernah dengar tentangnya, namun boleh jadi jika ia orang yang saleh, maka boleh jadi dia adalah salah seorang daripada hamba-hamba Allah yang Allah kasihi padanya. Yang keempat, Allah menyembunyikan istijabah pada doa. Maka jangan pandang remeh pada satu-satu doa, walaupun doa makan, walaupun doa minum, walaupun doa keluar masuk tandas, walaupun doa yang mudah-mudah, kerana di dalamnya ada istijabah. Dan istijabah itu doa tidak diberi oleh sesiapa pun melainkan oleh Allah, kerana makhluk tidak dapat memberi bekas perbuatannya, tidak memberi kesan apa-apa, kerana walaupun makhluk menjadi sebab, musabbibnya tetap Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk boleh memberi bekas. Sebab itu kita sering diuji tentang prinsip la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita belum kena musibah, kita tidak terasa. Kalau kita kena musibah, barulah kita tahu betapa kita diuji dengan bergantungan hati terhadap Allah atau terhadap makhluk di dalam menempuhi keadaan musibah yang Allah takdirkan atas kita. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Qutub Syekh Ali Ibn Abu Bakar As-Sakran di dalam kitab Al-Burqah ini mampu memberi sesuatu yang baik kepada hati kita, dan membimbing hati kita ini untuk menuju menempuhi jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan usaha memperbaiki hati kita, terutama sekali terhadap Allah Taala, terhadap Rasul sesama mukmin, dan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita dapat membantu kita menempuhi jalan menuju dekat dengan Allah, dan akhirnya dikurniakan ma'rifah dan dikurniakan musyahadah, walaupun serendah-rendah musyahadatul af'al fil af'al, kerana serendah-rendah musyahadatul af'al fil af'al ia adalah tapak untuk menuju kepada musyahadatul zat yang agung, sehingga kita menempuh fana dan baga fillah billah lillah لله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله
Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Saya hormati para asatidzah yang hadir bersama dengan kita, para wali, para tamu hormat kita, para orang tua kita yang hadir, tanpa mengurangi penghormatan saya kepada setiap kita yang hadir untuk bersama-sama mengagungkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk bersama-sama memuliakan apa yang mulia di sisi Allah, yaitu untuk bersama-sama berzikir kepada Allah, untuk bersama-sama berkumpul untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu, duduk mendengar nasihat daripada para alim ulama. Inilah merupakan intipati daripada agama. Dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ad-din nasihat. Agama kita terbina dengan saling nasihat menasihati. Imam Syafi'i berkata, kalaulah turunnya firman Allah surat Al-Asr ini sahaja dah cukup untuk semua. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Asr mengandungi peringatan yang luar biasa, yaitu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia berada di dalam keadaan kerugian kecuali siapa? Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang beriman, yang melakukan amalan-amalan yang saleh, dan yang saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqq, nasihati dalam kebenaran, saling wasiat, saling memperingati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, mengingatkan agar manusia berada di dalam keadaan sabar menjalani kehidupan. Kesabaran yang diperlukan oleh setiap manusia. Kita nak duduk majlis, kita perlu bersabar. Kita nak beribadah, kita perlu bersabar. Kita nak menjauhkan diri daripada kemaksiatan, kita perlu bersabar. Kita bila mana diuji oleh Allah segala musibah pun kita perlu bersabar. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dapat berkumpul bersama, inilah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita berharap moga-moga dengan berkat kita berkumpul Allah mengampuni segala dosa kita. Moga-moga dengan berkat kita berkumpul Allah bersihkan hati kita. Kita berminta kepada Allah, moga-moga dengan berkat kita berkumpul Allah penuhi hati kita dengan cinta kepada Allah, dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita tinggalkan dunia ini di dalam keadaan hati kita salim, hati kita bersih daripada kebencian, bersih daripada kedengkian, bersih daripada kesombongan, bersih daripada segala sifat-sifat yang keji, dan kita tinggalkan dunia ini di dalam keadaan hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan oleh salah seorang imam, Imam Sufyan bin Uyainah, salah seorang tabi'in. Beliau berkata, idza ijtama'an nas, bila mana manusia berkumpul yadhkurullah ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka i'tazala syaitan wa dunia. Kalau dah berkumpul kerana Allah, berkumpul untuk berzikir kepada Allah, syaitan dan juga dunia akan meninggalkan kita. Kalau benar tujuan kita berkumpul kerana Allah, maka syaitan akan tinggalkan kita. Syaitan tak pernah duduk di dalam majlis zikir, dan dunia akan tinggalkan kita. Terus kata Imam Sufyan ini, syaitan bercakap, berdialog, berkata sebentar dengan dunia, bercakap dengan dunia. Dia berkata, ya dunia, kau tengok mereka sedang melakukan apa? Ala turid ma yasna'un. Kau tengok tak mereka ini manusia hidup berkumpul berzikir? Tengok tak manusia, kenapa mereka hidup berkumpul? Maka kata dunia kepada syaitan, da'ahum, biarkanlah mereka berzikir, biarkanlah mereka nak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza tafarraqu, kalau mereka dah bersurai nanti, akhadhat bi'anakuhum, aku nanti akan datang kepada mereka, membawa mereka, mengambil mereka ilaika, untuk aku bawa dan heret kepada engkau. Yang dunia akan menyerbu kita setelah mana kita bersurai daripada majlis,
akan dibawa kepada syaitan untuk dibimbing kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di luar daripada majlis ilmu dan majlis zikir adanya dunia. Di luar daripada majlis ilmu dan majlis zikir adanya syaitan di luar yang sedang menunggu kita. Dengan itu baginda Rasulullah apabila menyebut tentang majlis zikir, majlis ilmu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah taman daripada taman syurga Allah. Bukan lagi di dunia, ianya berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renung sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Kata Nabi Muhammad SAW, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'un ma fiha. Ianya dilaknat oleh Allah dan dilaknat segala sesuatu yang ada kaitan dengannya. Yakni ianya adalah hina di sisi Allah. Ianya dapat menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya mub'idah, akan menjauhkan manusia daripada mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang boleh mampu mencintai Allah di dalam hatinya ada cinta kepada dunia. Illa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mulia daripada kehidupan dunia yang boleh kita ambil selagi mana kita masih hidup, illa zikrullah. Kecuali apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu untuk berzikir kepada Allah wa ma walah dan apa sahaja ada kaitan dengan zikrullah. Berkumpul untuk berzikir, menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, au aliman au muta'allima. Ataupun seseorang yang alim, orang yang berilmu yang dapat membimbing manusia kepada Allah, ataupun penuntut ilmu yang terus mempelajari ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahaja kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir kepada Allah dan apa yang ada kaitan dengan zikrullah. Begitu juga kepada orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ini di dalam daerah terkeluarnya daripada daerah perkara-perkara yang dapat menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hadir majlis-majlis seumpama ini, perlu di dalam hati kita merasai keagungannya. Perlu kita mengagungkannya. Perlu kita merasa ianya adalah perkara yang besar. Karena semakin besar kita rasai nikmat majlis ilmu, majlis zikir, semakin akan terangkatlah hijab daripada hati kita menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila mereka berpaling daripada majlis zikir, berpaling daripada duduk bersama para alim ulama, mereka akan berada di dalam keadaan buta. Mereka tidak akan nampak kebenaran. Mereka tidak akan nampak syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan nampak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penting. Mereka tidak akan nampak kerinduan kepada Rasulullah itu penting. Mereka tidak akan nampak apapun kebaikan-kebaikan yang di dalam agama itu penting. Dengan itu disebutkan di dalam firman Allah, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Yang berpaling daripada mengingati aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan dhanka, kehidupan yang sempit. Allah berikan kepada mereka. Disebabkan mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada majlis zikir, berpaling daripada majlis ilmu, berpaling daripada alim ulama, berpaling daripada perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan komplain kepada sesiapa. Zaman sekarang kita berada di zaman manusia komplain, berada di dalam keadaan depression, berada di dalam keadaan tertekan, berada di dalam keadaan jiwa dia tak tenang, sakit mental itu ini dan sebagainya. Allah dah memberitahu di dalam Al-Quranul Karim, engkau berpaling daripada Allah, engkau berpaling daripada majlis yang mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan berikan kehidupan yang sempit bagimu. Sehingga setengah para ulama berkata, hatinya akan terasa sempit sekali, hatinya akan terasa tertekan sekali, karena tak ada nur cahaya di dalam hatinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bukan sahaja di dunia di hadapan azab,
di akhirat dia dapat azab, di dunia dia dapat azab. Di akhirat dia akan berada di dalam keadaan buta. Manusia dibangkitkan di dalam keadaan cilik, dia seorang akan berada di dalam keadaan buta. Dan dia akan berkata, ini diberitahu di dalam Al-Quran, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Kenapa kau bangkitkan aku di dalam keadaan buta, sedangkan dahulu aku di dunia berada di dalam keadaan cilik? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah keadaan orang-orang yang telah diberikan peringatan oleh Allah. Engkau buat-buat tak indah, tak kepandang pun. Ada majlis zikir tak pandang, mendengar azan kau tak pandang, mendengar Al-Quranul Karim kau tak pandang, kau tak anggap benda-benda ni semua penting pun. Engkau menghinakan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menganggap permainan semuanya adalah permainan semata-mata di dalam kehidupan duniawi ini. Maka seperti mana kau anggap benda ini semua main-main, kau lupa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan pandang kepada engkau pada hari akhirat. Allah butakan engkau berada di dalam hari akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bila mana hidup di dunia, Allah memberitahu di dalam Al-Quran Al-Karim, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Buta sebenar ini bukan buta mata, tetapi buta yang sebenar adalah buta hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berkata salafus salih, manusia ini dia ada 4 mata. 2 mata di kepalanya untuk melihat dunia, dan 2 mata di hatinya untuk melihat akhirat. Barang siapa yang 2 matanya, mata kepalanya celik, tetapi 2 mata hatinya berada di dalam keadaan buta, maka dia berada di dalam keadaan tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripada dunia ini. Tetapi barang siapa yang mata hatinya celik, tetapi mata kepalanya berada dalam keadaan buta, dia akan mendapat manfaat daripada kehidupan dunia ini. Dengan itu kita dapati ada orang-orang yang matanya buta, tetapi hatinya celik, dia masih boleh membaca Al-Quran Al-Karim, dia masih boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mata hati nak melihat syurga Allah.